Pelayaran rumah bot bermula dari pangkalan Teluk Golden menghala ke Pulau Batu Putih di Tasik Temenggung untuk melihat bunga rafflesia Cantelii yang dikatakan sedang berkembang. Bunga rafflesia yang saya katakan unik tadi, yang mana mengembang bukan di dasar bumi, di permukaan bumi, tapi berkembang di atas dahan. Kita tengok akar ni di dahan. Kalau tadi saya sebut 3, sebenarnya masih ada lagi di bawahnya, ada lagi 3-4 guntur yang kecil. Ini kuntuman yang kecil-kecil yang akan baru menjadi. Yang di atas ni sudah besar dan di sini ada 2 lagi yang kecil. Tapi lebih besar di bawah, dan yang ini sedang mengembang. Mungkin 2 atau 3 hari lagi dia akan mengembang sepenuhnya, seperti yang akan kita saksikan sebentar lagi yang ada di kawasan sebelah kanan saya. Inilah dia bunga rafflesia di dalam hutan belantara ini. Kami seterusnya memanjat bukit yang terdapat banyak tapak sirah gajah atau Salt Lake. Jadi sinilah beberapa tempat yang kita temui, di mana gajah dia menebuk lubang ini menjadi sebegini. Dia mengambil air mineral dia. Kat sini ada beberapa tempat yang dijadikan tempat pot dia orang ramai-ramai lah untuk dapatkan sumber mineral tu. Tapak yang mana gajah telah gali lubang atau menggua untuk dapatkan garam bukit sebagai rawatan untuk sebagai rawatan tradisional kepada haiwan tersebut dan juga kepada haiwan lain. Kalau kita perhatikan di sini yang apa yang disebut oleh Puan Nila tadi, itu yang agak baru dibuat. Kalau yang ini tinggalan yang agak lama, tapi kesan gading masih kelihatan di sini. Kalau kita perhatikan, yang ini adalah kesan gading gajah. Ini kesan gading gajah. Kita nampak kesan gading. Kalau sini kesan cakaran dengan menggunakan belalai gajah. Yang mana dia gajah tadi menyedut garam tadi. Ini bukan sekok punya kerja ya? Ini bukan sekok, di sini merupakan pot gajah-gajah. Kalau kita tengok di sana najis ataupun tinja tinggalan yang macam tandas kan, lama sebagai tandas kepada haiwan tersebut lah. Jadi kalau kita nak tahu lokasi dia di sini yang lebih lama, sebab tinja dia merput. Di atas sana kedapatan tinja yang masih lagi basah, bermakna baru sahaja haiwan tersebut datang ke sini untuk mendapatkan sumber garam bukit di kawasan ini. Okey. Kita akan ke sana lagi nanti. Okey. Inilah lubang yang baru dibuat oleh haiwan tersebut. Kalau kita ada tengok, kita dapati masih ada kesan-kesan yang baru, kesan-kesan torehan, korekan yang baru daripada haiwan tersebut untuk dapatkan sumber garam bukitnya. Nampak Punila ke atas lagi untuk melihat lagi lubang-lubang yang baru digali oleh haiwan tersebut. Di sini kita nampak tinja gajah yang masih baru dan masih basah. Di sini merupakan bukan hanya seekor 2, tapi segerombolan gajah yang datang ke sini untuk mendapatkan garam mineral di sini. Dan di sini yang kita nampak adalah tinja yang masih baru. Kemudian kita akan ke lokasi di mana baru saja gajah tadi meninggalkan kawasan ini untuk mendapatkan garam bukit. Sungguh tidak dijangka sama sekali apabila di pelayaran pulangnya ke pangkalan, kami berkesempatan melihat seekor gajah betina yang sedang makan rumput rampai dengan rakusnya
di tebing sebelah belakang boathouse kami yang telah berlabuh. Setelah beberapa tahun dan banyak kali melawat Taman Royal Belum, inilah pertama kali saya mampu bersekemuka dengan gajah ASEAN di dalam habitat alam semula jadi. Saya sangat-sangat teruja sekali. Gajah ASEAN atau panggilan kampungnya sebagai abang besar dan nama saintifiknya Elephas maximus perlu memakan sebanyak 120 kg setiap hari dari rumput rampai, daun-daun palma, daun buluh dan kulit pokok-pokok yang terdapat banyak terlindung di bawah kanopi hutan tropika. Pemakanan mereka yang banyak itu bukan sekadar memenuhi keperluan tenaga mereka yang besar. Secara tidak langsung, ia juga mampu mengawal ekosistem untuk berfungsi dengan betul. Dengan meragut tumbuhan yang telah matang, ia memberi peluang untuk tumbuhan baru untuk muncul dan membiak. Biji-bijian yang terkumpul di dalam najis mereka itu juga mampu disebarkan ke kawasan hutan yang lebih luas. Gajah-gajah ini menjadi penapis psikologi dengan cara pemakanan terpilih supaya sesetengah tumbuhan berkurangan dan yang lain membiak. Pakar-pakar perhilitan menggelar gajah-gajah ini sebagai tukang kebun belantara. Jenis-jenis pemakanan mereka ini kebiasaannya mendedahkan mereka kepada pertembungan dengan manusia. Gajah-gajah ini akan menceroboh ladang kelapa sawit, rumpun-rumpun buluh, ladang-ladang pisang dan sebagainya untuk mencari pemakanan. Gajah-gajah ASEAN adalah sangat-sangat sosial, berhimpun dalam kumpulan 6 hingga 7 ekor dengan diketuai oleh seekor gajah betina yang tua atau matriarch. Cuma 50% dari gajah ASEAN jantan mempunyai gading yang panjang. Kelihatan dalam video ini, seekor gajah betina yang menunjukkan dahi mereka yang curam menggambarkan dahi yang lebih montok, sementara kepala gajah jantan lebih besar antara mata dan dahi mereka. Gajah ASEAN mempunyai penglihatan yang lemah, mampu melihat dengan jelas hanya sejauh 10 meter sahaja. Tetapi deria pendengaran mereka lebih tajam dari kita manusia yang mampu memberi amaran awal akan sebarang bahaya. Deria hidup mereka jauh lebih tinggi dari semua hidupan daratan dan sungguh pun berbadan besar, mempunyai imbangan badan yang kukuh yang dibantu oleh deria sentuhan yang tinggi dan bantuan organ belalai mereka. Gajah betina membesar sehingga 7.5 kaki dan berat badan antara 2.3 hingga 4.5 tan dan mampu hidup sehingga umur 70 tahun. Kepada kawasan ini dan melarang mana-mana pihak yang tak bertanggungjawab menyalahgunakan Belum di mana melakukan aktiviti-aktiviti haram seperti menghidup binatang ataupun menjalankan aktiviti pembalakan yang haram. Supaya flora-fauna yang ada sekarang ini boleh dinikmati oleh kita punya jenis yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di bengkel dokumentari yang akan datang.